Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Amma alhamdulillah, namanya marilah sama-sama kita memanfaatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-Nya yang bersyukur, hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa kepadanya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kerana kita dapat hadir ke masjid pada hari Jumaat yang barakah ini, dan sementara kita menantinya masuknya waktu Jumaat atau waktu zuhur, kita duduk sebentar, kita beriman sejenak, kita beriktikaf dalam masjid ini sambil kita mendengar tazkirah ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini iaitu berkenaan dengan perangkat penyakit cintakan dunia. Penyakit cintakan dunia ini telah dibincang panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali mengemukakan langkah-langkah dan juga kaedah-kaedah bagaimana untuk kita menyelamatkan diri kita daripada perangkap cintakan dunia ini. Kerana terlalu cinta akan dunia ini berlaku banyak dalam diri manusia, dalam masyarakat kita. Dan Imam Al-Ghazali sebut bahawa penyakit cinta akan dunia ini merupakan penyakit yang sukar dibuang dalam hati manusia. Dunia ni dia tak akan berpisah daripada kita sampailah ke mati, barulah dia berpisah dengan kita. Selagi mana kita tak duduk dalam liang lahat, selagi mana orang tak kafankan kita, mandikan kita, semayang jenazah kita, tanam kita, selagi mana itulah dunia ni akan duduk dengan kita. Dan dunia ini dalam duduk dalam hati kita, maka ia suka untuk menjadikan seorang itu beramal ibadah. Dunia penuh dengan bahaya. Sebab itu Imam Al-Ghazali menggambarkan bahayanya dunia ini, ia pencetus kepada kebanyakan penyakit-penyakit rohani yang lain, seperti takabur, seperti dengki, riya, megah, buruk sangka, serta suka mengumpulkan harta. Dengan perkataan lain dapat difahami bahawa penyakit cinta dunia ini merupakan punca utama kepada banyaknya penyakit hati. Jadi dia nak takabur. Apa? Takabur ini ialah dia nak menyombong diri kerana dunia. Kalau fikir pasal akhirat, siapa berani nak menyombong diri pada Allah? Siapa kita nak mengaku bahawa apa yang sedang kita miliki ini daripada titik usaha kita yang tidak ada kaitan dengan keizinan Allah? Semuanya Allah izinkan. Sekiranya Allah tidak izinkan untuk kita miliki, maka kita tidak akan miliki. Maka nescaya sifat takabur, sombong itu tak akan ada pada diri kita sekiranya dunia tu kita tak bawa masuk dalam hati. Tapi bila bawa masuk, jadi takabur, tu yang jadi nak sombong, tu yang jadi nak riak, itu yang jadi nak bermegah-megah. Buat apa kita nak tunjuk pada orang, melainkan kita nak mendapatkan perhatian orang. Itulah dunia. Perhatian manusia ini menjadi keutamaan kita.
Sebab itu di media sosial orang suka berkongsi, menayangkan sesuatu yang dia miliki, cerita itu, cerita ini dengan tujuan untuk mendapatkan kemegahan, perhatian daripada manusia itu dunia. Kalau fikir tentang akhirat, kalau fikir untuk mendapatkan perhatian Allah Azza wa Jalla, nescaya tidak akan bersifat begitu. Kita akan berhati-hati, takut amalan ibadah yang kita buat sekiranya adanya riak dalam diri, maka dia akan membakar segala amalan kita. Begitu juga Imam Al-Ghazali kata, orang dengki ni sebab harta dunia, orang dengki ni sebab pangkat dunia, orang dengki ni sebab kemasyhuran dunia. Kalau akhirat itu sepatutnya dicemburui dengan amal ibadah, tapi kalau dunia dia dicemburui, dia dengki kerana kemasyhuran, kemegahan, harta, pangkat, darjat, sehingga kan sifat dengki itu akan mengundang kepada dia nak membuat sesuatu yang tidak baik, fitnah orang, mengumpat hal orang, cakap buruk pada orang, menyihir orang dan sebagainya, kerana ia cinta akan dunia. Maka justru itu, kata Imam Al-Ghazali, memberikan kesedaran kepada umat Islam tentang bahayanya perangkap cinta akan dunia yang sementara ini, kerana dunia yang sementara ini akan menyebabkan manusia tak sedar dia tengah sibuk-sibuk duk kejar ni dunia yang mana dunia tersebut tak akan beri manfaat pada akhirat dia. Tak sedar dia tentang firman-firman Allah, peringatan tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dia tak sedar pagi ni hidup dunia, sedar petang Allah dah duduk alam barzakh. Sebab mati ni dia tak lama. Kadang nazak tu ada setengah orang itu tak sedar. Hari ni naik kenderaan nak pergi ke suatu tempat, sepatutnya sampai petang ke tempat tersebut, tengok-tengok sedar Allah dah sampai ke alam barzakh. Bukan sampai ke destinasi yang dia nak pergi itu. Dalam perjalanan itu Allah dah takdirkan dia kemalangan, sepatutnya dia sampai ke destinasi dunia yang dia nak pergi, tetapi takdir Allah kerana kematian itu sesuatu yang pasti dan rahsia Allah, dia dah sedar bukan sampai ke tempat tu, sedar-sedar dah duduk alam barzakh Allah. Ini dunia ni penuh dengan tipu daya yang perlu difahami manusia agar ia tidak mengejar urusan dunia sehinggakan melupakan urusan akhirat. Dunia jangan sampai menjadikan kita terpukau dengan segala keindahan-keindahan, keseronokan yang ada di dunia ini, kerana dunia ini akan menarik kita daripada menyibukkan diri dengan akhirat. Tetapi dunia ni nak kita sibuk dengan dia. Dunia ni nak kita kumpul harta-harta dunia ini, kita miliki apa yang ada di dunia ini, supaya hak kita miliki itu menyebabkan kita terleka dan terlalai dengan keseronokan yang telah apa kita miliki, sehinggakan akhirnya kita terleka daripada tujuan akhirat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa cintakan dunia itu menyebabkan seseorang itu melakukan maksiat serta berakhlak buruk. Malah beliau turut menggambarkan cinta akan dunia boleh mendatangkan kemusnahan, kerosakan serta merupakan perkara yang amat berbahaya kepada manusia. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, mengatakan bahawa hawa nafsu itu banyak jenisnya dan sangat sedikitlah manusia yang terlepas daripadanya, dan semuanya itu dikumpulkan pada satu sumber, iaitu cinta akan dunia. Mencintai dunia ialah punca asas kepada kesilapan. Mula je kita cinta dunia, itulah kesilapan yang akan menjadikan pemula kepada kesilapan yang berterusan.
Ambil saja dunia, simpan saja dalam hati, itulah permulaan kesilapan pada kesilapan yang lainnya. Kerana kata Imam Al-Ghazali, sesiapa yang melekat di hatinya cinta akan dunia sehingga hatinya cenderung memikirkan hal-hal dunia, bukannya menjadikan dunia sebagai tempat mengumpul bakalan di akhirat, maka janganlah diharapkan akan mendapat kekhusyukan dan kepuasan bermunajat di dalam solat. Jadi orang ni dia nak ambil dunia lebih daripada akhirat, maka dia takkan khusyuk dalam nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebab dunia ini melekakan kita, melalaikan kita. Sambil-sambil tengok TV nak berzikir boleh, tapi tak khusyuk. Sambil-sambil layan YouTube kita nak baca Quran boleh, tapi tak khusyuk. Sambil-sambil kita duduk sibuk dengan hal-hal dunia, kita nak fokus pada amal ibadah yang lain, nak buat sekali itu boleh, tapi payah untuk kita benar-benar mendapatkan kekhusyukan, ketenangan dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Saya tadi daripada hospital Selayang buat bengkel dengan staf di sana, bengkel ibadah tu sakit. Kerana 90%, 80% orang masuk hospital ni tak semayang, kerana tak tahu cara nak semayang, cara orang sakit dan sebagainya. Jadi sebelum mula pada bengkel tu, saya buat kira-kira macam mana. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, nak hidup berapa lama. Bila tanya-tanya tu, tak ada orang nak hidup sampai umur 100 tahun. Sebab lama 100 tahun. Kalau pencen umur 60 tahun, 40 tahun lagi hidup tanpa gaji ni. Orang kata, oh, nak makan pencen banyak mana sangat. Kalau hidup 100 tahun dah. Nak hidup 90, 90 tu pun dah lama dah. Nak 80, maknanya kalau duk fikir-fikirlah kita ni pun tak nak hidup lama sangat. Dia kata ambillah hidup 80 tahun. 80 tahun tuan-tuan dan puan-puan tidur berapa jam satu hari? Dia kata 8 jam ambil. 8 jam darat 365 hari, darat 80 tahun, kita tolak bahagikan bersamaan dengan 26 tahun, 4 bulan. Siapa yang tidur 8 jam sepanjang 80 tahun, 8 jam dia sehari, bermakna sepanjang hidupnya tu dah tidur 26 tahun. 26 tahun tidur saja kita ni. Hak tidur 8 jam, hak tidur lebih lagi, banyak mana dia makan tahun. Saya tanya pula perkara haru hak kita buat. Hak jenis orang muda ni, sekejap duduk main PUBG-nya, main Mobile Legend-nya, duduk tengok Facebook, duduk tengok apa media sosial berjam-jam. Saya tanya berapa hari, dia kata ambil lah kadang-kadang makan masa 7 jam, 8 jam. Kalau lah 8 jam, bermaksud 21 tahun kita buat benda tu. Sepanjang hidup kita menghabiskan masa 7 jam itu dengan perkara-perkara harus. Yang kita sebut perkara harus ni buat tak boleh pahala, bukan perkara sunat. Kalau maksiat boleh dosa, kita tak sebut perkara maksiat, hak langgar, leka, lalai itu. Hak kita sebut ni perkara harus, tak adalah datangkan dosa. Tapi kita duduk baring mengira, tengok TV dan sebagainya 7 jam. Habis masa tu sepanjang 80 tahun. Kalau kita ulang rutin macam tu, kita dah habis 21 tahun. Dah tolak tinggal berapa lagi? Saya tanya, kita tolak pula waktu kanak-kanak kita bila kita dah pandai berdikari sendiri. 17 tahun. Tolak pula 17 tahun, tinggal 14 tahun lagi. Kerja berapa tahun pula? 30 tahun. Kita kira lah, maknanya kerja 12 jam ataupun 10 jam, darablah 345 hari. Kerana cuti setahun tu 25 hari, darablah pula dengan 30 tahun tempoh bekerja 11 tahun. 14 tolak 11, tinggal 3 tahun lagi. Hak waktu tu gagah ni 80 gagah lagi ke? Hak sihat tak berpenyakit okey lah. Hak jenis dah sampai apa yang nyanyuknya, hak tak boleh nak berjalannya, hak stroke-nya, maka kita lihat rupa-rupanya waktu yang kita habiskan itu sebenarnya tidak ada pun kita lihat ruangan-ruangan yang kita nak bawa bekalan di akhirat. Itulah penyakit yang kita tak sedar tentang dunia ni. Macam tu saja, habis kita duk perasan, habislah masa 3 jam, 5 jam buat benda-benda lara, leka sahaja. Kuliah ni berapa jam je satu hari? Kalau pergi maghrib ada tak sampai sejam pun. Berapa sangat yang kita isi masa kita dengan majlis-majlis ilmu.
Maka justru itu Imam Al-Ghazali memberikan strategi kepada kita untuk kita terlepas daripada perangkap cinta dunia ni. Iaitu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kena mujahadah mengawal nafsu sehingga dapat bersikap qanaah dan membuang sifat tamak kerana individu yang terlalu cinta akan harta, pangkat, nama, pengaruh dan kemasyhuran memiliki ciri-ciri seorang yang tamak. Jadi kena mujahadah nafsu, jangan ada ciri-ciri. Jangan biarlah orang tak kenal kita, biarlah orang tak kenal. Ini semua benda kita nak cerita ke orang supaya orang tahu bagusnya kita. Bagus tu dengan erti kita yang nak tunjukkan yang bagus pada orang di media sosial. Mana ada kita nak tunjuk yang tak bagus? Kalau orang dengar live kuliah saya ni, dia duk nampak Ustaz Zul ni bagus berapa minit saja. Hak dia tak nampak lagi hak tak bagus, hak duk belakang ni banyak ni. Oh, bagusnya Ustaz Zul tengah kuliah. Hak tengah kuliah tu setengah jam saja. Hak masa 23 jam lagi tu, hak 23 jam 30 minit lagi tu, banyak lagi benda-benda lara yang saya buat. Jadi orang di media sosial ni, dia nak tunjuk apa hak bagus dia. Hak ni bagus, hak tu bagus, ni bagus. Hak bagus dia tu 2 minit je. Orang hak bagus dia tu 5 minit saja. Hak bagus dia tu berapa minit sahaja. Cumanya kenapa nak tunjuk hak 2-3 minit bagus tu? Supaya orang pandang dia bagus. Supaya dia ni dilihat sebagai orang yang hebat, sedangkan dia tidak hebat pun. Nabi ajar kepada kita supaya bersifat qanaah, jangan tamak sangat kan? Jangan berhati-hati dalam kita nak melalui hidup ini, takut kita tertipu dengan dunia. Mujahadah, lawan nafsu kita. Lawan nafsu kita supaya kita boleh fokus untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini agar bawa akhirat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali mengisyafi bahawa kehidupan kita di dunia ini ialah sebuah kehidupan yang sementara, serta setiap daripada kita pasti menghadapi kematian. Justru itu apalah gunanya harta yang banyak, pangkat serta kemasyhuran yang tinggi di dunia, tetapi tidak dapat sedikit pun menjadi bekalan yang mampu membantu kita di akhirat. Kalau nak kejar harta, kejarlah. Biarlah harta yang dikejar itu boleh membawa manfaat kepada kita di akhirat. Tetapi sekiranya harta yang dikejar itu menyebabkan semayang pun tinggal. Saya duduk bengkel di hospital selayang hari ni, sekejap lagi nak sambung lagi. Nak suruh orang masuk hospital ni semayang juga. Kan? Masuk hospital tak semayang terus. Tak faham tentang kewajipan semayang. Sembahyang ni tak boleh diqadha, melainkan terlupa dan juga orang yang tertidur ataupun terpaksa dengan makna lain terancam. Selain daripada itu, kena mendirikan sembahyang kalau keadaan-keadaannya masyaqqah, kesulitan ataupun ada masalah tertentu, maka ia mengambil rukhsah, bukan boleh tinggal sembahyang. Jadi maknanya Imam Al-Ghazali suruh kita insyafi, jangan sampai ada orang dia kejar sangat kepada harta dunia tu sampai tinggalkan sembahyang. Kita ni kadang-kadang hari Jumaat ni dah terbiasa, bagi orang lain dulu pergi sembahyang. Ada orang dia tak usaha nak datang sembahyang Jumaat, sedangkan sekarang ni kalau datang waktu azan pun insya-Allah ada lagi ruangan-ruangan yang boleh datang sembahyang Jumaat, tapi dah terbiasa dah berapa minggu bulan ni, akhirnya tak datang-datang. Setengah tu masjid dah nak iqamah, ada lagi ruangan kosong yang diberi dibuka, tapi ada orang duk tengok, duk lepak kat kedai, kata tak apalah masjid penuh, tak apalah masjid penuh. Dah berminggu, dah berbulan masjid penuh. Macam mana orang dah pandai, sepatutnya kita dah boleh handle dah masalah-masalah tertentu untuk ni. Kerana nak kejar dunia ni sampai kita rugi di akhirat kelak. Buat apa kita kaya raya di dunia sekiranya di akhirat kelak kita diisytiharkan sebagai seorang muflis? Sedangkan kekayaan di akhirat itulah yang menjadikan kebanggaan dan kemasyhuran kita, kerana kekayaan dan kemasyhuran di sana diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kekayaan dan kemasyhuran itu yang boleh membawa kepada syurga Allah yang dia nak kurniakan dengan rahmat kasih sayang dia. Walaupun di dunia ni kita tak kaya raya, namun kalau kita kaya raya di dunia, kaya raya juga di akhirat, itu yang lebih baik untuk diri kita dunia. Maka Imam Al-Ghazali kata, jangan lupa dunia ni tipu kita. Sebenarnya yang kita sebut, ada orang tak sedar, hari ni hidup, petang, malam dah sedar, alam barzakh dah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, berusahalah untuk memperbanyak mengingati kematian.
mati dapat mengurangkan tumpuan dan kebergantungan manusia kepada urusan dunia. Ini dinyatakan sebagaimana yang berikut. Pada mengingati kematian itu terdapat pahala dan kelebihan. Bagi orang yang terlalu cinta akan dunia, mengingati kematian ada faedahnya, lantaran dia dapat merenggangkan dirinya daripada urusan dunia. Dunia ni seronok sangat. Hutang, tambah hutang lagi, tambah hutang lagi. Hutang dengan si A tak bayar lagi, hutang pula dengan si B. Hutang dengan si B tak bayar lagi, hutang pula dengan si C. Si C tak bayar lagi, A, B, C tak bayar lagi, hutang pula dengan si D. Seronok nak berhutang. Bayarnya tak nak, masa nak berhutang, janji itu, janji ini. Seronok dunia. Tapi kalau ingat mati, macam manalah kalau aku mati, hutang orang tak bayar lagi. Hutang ni bawa sampai ke mati. Walaupun 10 sen, kalau itulah hutang kita kepada orang lain, 10 sen tu tetap akan dituntut di akhirat tu. Tapi kalau tak ingat mati, itulah hutang dengan orang ni, hutang dengan orang tu. Dah 3 tahun tak bayar, janji nak bayar seminggu, dah berminggu-minggu, tahun yang lain pun tak bayar lagi. Sebab apa? Lupa pada mati. Kalau ingat mati, tak boleh. Man, telefon, mana Man? Man, boleh tak Man nak bayar hutang Man ni? Tapi tak banyak lah Man. Ada ni sikit, usaha juga nak bayar hutang ni. Sebab apa? Ingat mati. Nanti kalaulah kita mati nanti dengan hutang yang tak dibayar tu pula, nyusahkan lagi keturunan kita. Dah lah tak tinggal harta dah pada keturunan kita tu. Menyusahkan mereka pula untuk membayar hutang kita akibat daripada kelalaian kita. Kita terlupa bahawa mati ni datangnya tanpa isyarat. Dia tak beri salam pada kita sebelum datang ni. Dia terus datang dengan ketentuan Allah SWT. Kita boleh mati bila-bila masa sahaja, maka ingat mati. Bila ingat mati, kita ingat apa yang kita ada hutang dengan manusia ini, kita akan bayar. Lebih-lebih lagi hutang kita dengan Allah SWT, yang dulu kita tinggal semayang tak qada lagi. Hak dulu kita tak bayar zakat bertahun-tahun, yang kita mampu bayar zakat, kena qada balik bayar zakat. Zakat kena bayar, maka kita bayar. Kerana kita mendapat hidayah, kita dah insyaf, maka kita kena. Bila ingat saja mati, datang ke insyafan, mana hutang-hutang kita dengan Allah SWT kita bayar, mana hutang-hutang kita dengan manusia pun kita bayar, supaya kita dibangkitkan di akhirat sana, kita tak rugi, tak menjadi orang yang menyesal. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, macam mana nak mengelak daripada perangkat cinta dunia ini. Menyedari setiap individu yang memiliki harta, status dan kemasyhuran dalam masyarakat, hidupnya sentiasa tidak tenang kerana sering menjadi sasaran kedengkian dan juga hasad dengki orang lain. Jadi bila kita ambillah cabaran. Kalau kita nak jadi orang yang masyhur, berpangkat, memang tak boleh nak tidur lah. Orang cari kita, ada masalah cari kita. Dah kita banyak duit, orang carilah nak pinjam duit. Itu biasa. Dah kita famous, macam-macam lah. Kalau orang tak suka dekat kita, orang buat macam-macam kan. Biasalah tu orang kata, kenapalah orang cari suami saya Ustaz. Macam mana janda-janda tak cari suami awak? Dah awak pun duk share romantiknya suami dalam internet tu. Kita dah share, baguslah suami saya sekarang. Itu kita kempen suami kita lah tu. Jadi dah kempen suami kita, tertariklah janda-janda tu. Contohlah kan, seronok pula dengan janda-janda ni kan. Jadi nak cerita ni, kadang-kadang kita pun promote isteri kita bini-bini. Lawanya isteri dia. Jadi orang ada hasad dengki dengan isteri kita, kerana kita ni nak dapat populariti dengan kita share itu ini, maka orang tertarik kepada isteri kita pun orang berkenan, suami kita pun orang berkenan. Tak dapat secara jalan yang betul, itu hak jadi sihirnya. Itu hak jadi menggunakan benda-benda yang tak baiknya. Sebab kita sendiri tak sedar, setiap apa yang kita letak, kedudukan kita itu ada risiko ujian yang perlu kita hadapi daripada apa yang kita pilih. Itu Imam Al-Ghazali suruh kita beringat. Yang kelimanya, kata Imam Al-Ghazali, yang terakhir pada tengah hari ini yang kita dapat kongsikan, iaitu mengakui bahawa individu yang terlalu cinta akan dunia memiliki jiwa yang tidak tenteram kerana sering diasap dengan kesibukan memikirkan bagaimana cara untuk mengekalkan harta dan kedudukan yang dimilikinya, serta sering dihantui perasaan takut kehilangan segala nikmat yang dimilikinya. Hal ini dinatakan oleh Imam Al-Ghazali
Ada sesetengah golongan yang menyangka kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta dan simpanan. Mereka bersusah payah berjaga malam dan bekerja keras pada siang harinya untuk mengejar kekayaan. Mereka letih melakukan pekerjaan siang dan malam untuk mengumpul harta sebanyak mungkin, sehingga mereka tidak menggunakan harta tersebut melainkan sekadar perlu sahaja kerana bakhil dan takut berkurangan. Begitulah kesibukan mereka sehingga menemui kematian. Harta yang dikumpul semasa hayatnya bukan lagi menjadi miliknya, tetapi digunakan sewenang-wenangnya oleh individu yang ditinggalkannya. Sibuk kumpul, sibuk letih, penat bekerja, sehinggalah sampai ke mati kumpul harta, dah mati, hak kita duk bekerja keras tu orang lain hak guna. Waris kita hak guna, adalah guna dengan mungkin berebut pula lepas tu. Banyaknya harta berebut pula adik-beradik. Nak faraid, harta faraid diberebutkan. Hak tu kata harta dia, hak ni kata dia. Bergaduh, masuk media sosial bergaduh. Malu habis. Kerana harta yang tidak banyak ataupun harta yang banyak sekalipun bergaduh, berebut. Harta kita jadi rebutan orang, kemudian digunakan sewenang-wenangnya sebab kita alfa dan lupa. Inilah kata Imam Al-Ghazali, beringatlah bahawa apabila kita cintakan dunia sangat ni, kita lekatkan dunia pada hati kita, maka hidup kita tak tenteram. Nak tidur pun ingat motor hak baru beli tu, ingat kereta, tercalar sikit saja tergurih hati dah. Tercalar sikit saja, tapi kecacatan pada amal ibadah tak menggurihkan hati pun. Semayang bukan main cepat lagi. Kalau semak lah, cuba wuduk depan ni, suruh ambil wuduk. Kalau kita semak wuduk kita, takut tak sempurna, basuh kaki pun hulur gitu je, tak ada nak basuh. Kecacatan pada amal ibadah tak terasa hati. Kecacatan pada harta benda, tercalar sikit kereta baru beli tu, Allah tergurih hati, rasa tak tenteram. Bab ibadah kita semak wudu tak sempurna, kalau basuh muka tak sampai pun kerana telinga, tak terasa pun. Cacat pada amal ibadah itu untuk memperbaiki amal ibadah kita. Khusyuknya, kalau cek Al-Fatihah banyaknya, tajwid lagi yang masih tak betul, sehingga kan rukun solat Al-Fatihah itu tidak sempurna, tak sah semayang kita, tak tergurih hati. Hak tergurihnya harta-harta benda dunia yang akhirnya menipu pada kita. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan memberikan kebaikan pada diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita selamatkan diri kita daripada perangkap cintakan dunia ini, kerana dunia sifatnya sementara. Yang kita kejar adalah keredaan Allah dan kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.